Definition ke? Apa? Finish tadi kot. Definition tadi ya? Finish lah. Kalau dah dia ke keluar. Klise betul apa. Ada pandai kan? Nampak muda 10 tahun. Wah. Dia kat sini. Mbak. Dah, belum. Lambat. Dia delay. G pun ada pakai topi? Ya. Tak, aku takut yang ada juga. Ada juga? Tepi ni. Dia dekat gambar budak tu kan? Dia dekat gambar Einstein kan? Ada reflect. Boleh kena duduk tepi sikit lah. Ataupun langsung tak ada. Man. Mana ada reflect lah? Man. Lampu ni. Tadi dia macam kat situ dia. Boleh, drive. Aku tweet lah. Dah plan lah. Saya nak je. Ayo, ini orang pun. Assalamualaikum. Nah, J duduk tengah. Sini. Alamak, kena ambil sekarang tak? Apa? Saya pun kat sini. Saya duduk kursi. Pak, boleh pegang tak? Oh. Okey. Ataupun Mirul jaga ke? Mirul kau tengok kalau ada soalan ke? Mirul tengokkan kalau ada soalan. Cuma ada soalan ni. Okey. Nanti aku buka. Tadi kita ada soalan ada. Ada orang cakap dulu. Kenuri, hey! Amat juga dia punya tu. Nanti lihat soalan. Nanti terus aku buka ke. Juga boleh jawab kat situ tadi kan. Saya Dia jawab. boleh jawab juga. Ni adjektif. Ada tulis ni. Oh, ada. Baru tu pakai ni Zoom ke? Tak, dia website tu. Ada call dengan
Afan. Cakap sikit Mas. Dengan suara kau lebih kuat ke suara belakang? Assalamualaikum, selamat malam, selamat hari Sabtu, selamat 25 hari bulan, betul? Selamat 25 hari bulan Julai. So kita akan berlangsung lebih kurang 10 minit daripada sekarang. Okey. Kita dibawakan tetamu khas daripada Ipoh. Sebab mic kat sini kan. So boleh masuk lagi. Masalah kita akan berlangsung lebih kurang dalam 10 minit. Tunggu Jezwan untuk bersiap sedia. Okey. Boleh. Sharing. Share. Oh, share. So boleh share link. Kongsi pautan bual bicara live sama Muhammad Jezwan daripada Ipoh, Land of Nasi Ganja.
Mana dia? Lewat? Salah. Ada yang tertangkap ni. Share dekat face. Share dekat face. Masuk kopi ni. Besok mana sini? Tak ada orang lah. Cuba kau nak? Okay. Right. Assalamualaikum, selamat malam, selamat hari Sabtu, selamat 25 Julai. Banyak nak selamat kita. Okey, hari ni dalam acara bawah-bawah kita akan membawakan saudara Jezwan daripada Ipoh. Dan hari ini kita akan berbual-bual secara santai lah tentang Melaka dan Jezwan. Okey, silakan Jezwan. Okey. Alright. Okey, Jay, terima kasih sekali lagi untuk datang ke Melaka dan selamat datang. Ini semalam dah datang dah kan? Alright. Okay. So hari ni hujan. Petang tadi hujan. So agak sejuk, agak kedinginan di kom ni. Dan hari ni pun kita tak boleh buat live secara ramai-ramai lah. So hari ni pun kita masih mengekalkan penjarakan sosial 1 meter kot. Kau dengar aku kan? So J, Asal aku tak tergelak. Okay J, hari ni Macam hero remaja pas. Okay J, aku tengok kau sejak kebelakangan ni masa pasca PKP pun sibuk, walaupun kau tak keluar ke Indonesia, tak keluar ke Europe ke, tak keluar ke mana-mana, tapi kau still buat Radio Tenggara. Kau still buat lepas PKP, pasca PKP hari tu kau dah ke, aku dengar kau dah ke Terengganu bersama Awang Ketut dengan si apa nama Bapak Pian Abid. So nak tahu juga apa perkembangan kau
pasca PKP ni? Atau mungkin sebelum PKP ke, dalam PKP ke? Tengah sibuk explore kedai makan je. Okay. Tak ada lah. Ada 2-3 benda lah persiapan ni. Yang pertama, sentiasa menyiapkan playlist arai untuk Radio Tenggara yang akan ke udara setiap Selasa dekat live.tapau.asia. So itu program yang fokus memutarkan video atau muzik-muzik band-band daripada seluruh Asia Tenggara. Bukan hanya yang alternatif atau indie, tapi apa-apa saja muzik yang aku suka. So maknanya kalau ada band DK ke yang aku suka pun aku akan pasang lah. So dia tentang muzik daripada Asia Tenggara, which is tak kisah apa pun dia. Lepas tu yang lain tengah siapkan ada video art. And then ada satu persiapan belakang tabir. Sepatutnya bulan 10 ada show dekat Copenhagen, Johnny Mustaf. Tapi dan keadaan PKP ni tak tahu macam mana. Festival tu kat sana still on, jalan. Tapi tu lah, benda-benda tu lah tengah tu macam biasa menulis. Tu benda-benda buat lagu. Itulah. Tapi yang latest balik shooting PHB tu. Tapi tu sebenarnya bukan aku punya projek. Itu projek Awang Ketut. Dia yang direct. So nak shoot PHB. So aku dengan kawan Awang Ketut ni memang kita memang buddy. So bila tahu dia nak shoot PHB, aku offer macam aku join lah. Dari join tu jadi kru lah kan. Kita tolong kan dia, sebab itulah scene kan, itulah community kan. Bila tu ada member nak buat something, atau member hang of course dia memerlukan apa saja bantuan yang boleh kan. Cuma kadang dia tak jemput mungkin sebab kadang-kadang wang apa dia tak nak susahkan kita kan. Jadi kalau kita faham kat itu, kita tawarkanlah bantuan. So aku pergi tolonglah tangkap yang ada scene, jadi Rodi pen habis angkat barang ke, angkat beg dia, benda macam tu lah. The idea of just nak support the project untuk dijadikan, disiapkan lah. Dan fokus projek tu adalah PHB. Dan tu benda yang menarik lah. Dan benda yang historical lah, bersejarah lah benda tu kan. Sebab selalu kita tahu lah memang PHB berlakon tak apa, tapi ialah berlakon dengan ada satu short film ataupun docu yang nak bercakap tentang PHB tu kan. Itu sangat menarik lah. Kalau kau boleh kongsikan apa yang sebenarnya kau lakukan. Kau cakap tadi itu berkenaan PHB. So kalau kau boleh kongsikan sedikit sebelum dia keluar secara official. Aku jadi kru je. Tapi kau mesti tahu dia punya jalan cerita dia. Macam banyak rahsia lah. Itu kena tanya Awang Ketut aku. Okay, sebab okay. Sebab aku tak tahu berapa banyak yang aku dedahkan tentang cerita dengan PHB kan. Mungkin dia ada plan atau rencana dia untuk filem dengan PHB tu lah. So tu kena tanya Awang Ketut lah. Aku nak tahu dengan lebih lanjut. Okay, aku hormat pandangan tersebut. Nas. Selamat Itu frame ni. So macam mana pula perkembangan dengan Good School? Kau dah tak ke Indonesia agak dengan Tapi kita masih bayar. masih Masih. Good School budak-budak tu dia orang aktif je. Dia orang buat lah apa-apa kan. Maksudnya aktif sama macam kita lah, online aktiviti, ada workshop, tapi buat perjalanan sosial semua. Cuma problem aku adalah aku tak boleh nak balik Jakarta kan. Sebab memang sepadan tak buka. So kita pun tak boleh terbang. Dan risau juga kalau sepadan buka pun aku balik, tiba-tiba daripada sana nak balik tak boleh kan. So itu problem semua. So in the meantime, benda tu memang ada. Dan kita semua consider kan, bukan hanya tentang kedutaan itu kat Gustu tu. The whole perjalanan kita 2020 ni, kita mostly kita anggap reset kan. Semua anggap reset. Kita hanya boleh buat mungkin 20%, 30% saja. 70% tu kita semua dah macam dah pasrah. Macam okay lah, reset lah benda ni. Macam kita semua buat plan untuk tour ke apa, banyak 2021 kan, banyak gitu.
banyak benda tu tergendala lah. Cuma macam aku, ada benda yang aku ambil peluang untuk salurkan benda-benda online lah. Contoh Radio Tenggara, Video Art Festival, ada Tori Jakarta panggil aku. So benda-benda yang tak memerlukan hadir diri secara fizikal. Aku sebenarnya suka kau buat tentang Radio Tenggara. Kau pergi pemuzik-pemuzik yang bukan kebiasaan. Yang orang kata daripada aku, paling aku tak boleh lupa adalah Sundance daripada Lombok tu lah. Mesti tengok episode tu je sekarang. Episode lain tak tengok. Ada juga. Tapi itu yang paling aku ingat lah. Tentang Yelah sebab tu episode pertama. Kata dia remaja kata. Aku sukalah ada yang daripada sekecil-kecil daerah so boleh menghasilkan yang lain macam punya barang semua. Indonesia dia dulu satu ketika dulu masa 90-an Malaysia pernah macam tu lah. Contoh dalam Perak, daerah-daerah kecil kan, macam hutan melintang, Teluk Intan, ada band-band hardcore punk, ada orang buat zine, ada sister lah. Tapi as time goes by, tak tahu kenapa sekarang ni kita hanya banyak orang yang berpusat kepada bandar-bandar utama je. Bandar-bandar kecil ni dah start. Dulu kalau Perak, bandar utama yang ada scene kuat Ipoh, Kuala Kangsar dengan Taiping. Sekarang Taiping dengan Kuala Kangsar ada band lah, tapi dia tak ada scene yang sihat, tak ada scene yang produce benda secara konsisten lah, tak ada. Maksudnya in term of scene yang music, kalau scene anak muda yang lain ada kan, basikal lah, Vespa apa semua tu ada, kan music tak ada yang memerangsangkan, yang steam, tak ada. Tu problem lah, tak tahu kenapa lah. Tapi kalau Indonesia tu bukan perkara yang sangat aneh. Kalau di daerah-daerah ada band, dia memang satu dia sebab Indonesia ni dia punya label, dia punya kolektif, dia punya artis, dia orang menyusul sampai ke masyarakat. Tu kenapa sampai. Macam kita mostly kalau kita band urban, kat urban, liga urban je lah kan kita main. Maksudnya okey, memanglah hang keluar magazine, hang keluar TV, hang keluar festival, tapi banyak agak yang tak orang kampung mesej Kodiang ke Bali ke tak tahu orang besar kan. So kita banyak gap tu lah. So Indonesia bukan hal yang aneh, ada macam Sundancer yang datang daripada Lombok. So pada kau masalah kita itulah dia tak turun kepada masyarakat apa semua tu. Kita banyak memang dia bukan hanya muzik lah. Artis ni pun banyak terpisah daripada masyarakat punya lingkungan. Sebab rasanya sebab kita masih mengamalkan falsafah orang biasa tak faham artis. So kita berjalan diri daripada artis. Walhal rasanya kita tak perlu paksa pun kan orang masyarakat ni untuk faham artis tu macam mana. Tapi macam mana untuk kita just bersosial dengan orang as manusia sesama manusia lah. Dan secara akhirnya dia akan cuba faham apa yang kita buat, kita akan cuba faham dia pun macam mana kan. Sebab bila kita keluar daripada kelompok artis, kita reach capai masyarakat ataupun orang yang luar kemanusiaan, kita akan lebih berkembang sebenarnya. Kita tak tengok hanya dalam ini art dalam bentuk artis ni je pandangan je kan. Tu yang banyak terjadi lah, kita banyak tu pasal masyarakat pun, sebab bila masyarakat berasa terpisah, that's why dia orang pergi galeri balai seni, dia orang tak faham, dia bergaul sebab dia tak faham kan. Kita pun kita tiaw dia orang je, tapi kita tak cuba bagi dia orang faham kan. Kadang-kadang orang cakap ni common sense lah, takkan orang datang tak tahu tak boleh pegang. Itu pandangan kita kan, kita punya common sense lah, kita faham benda tu tak boleh pegang. Tapi orang biasa dia mana ada common sense dengan tu. Benda-benda macam tu kan, kita terpisah kan. That's why kenapa susah untuk bukan kecil atau orang biasa untuk dapat kita punya barang kan, kita punya apa benda yang kita nak buat. Aku suka kau punya pegangan kita kena turun kepada masyarakat. Sebab aku tengok juga kau punya writing dalam Anarki Kuala Lumpur,
jeda 28 hari, lepas tu banyak-banyak kau punya buku-buku sajak. Memang ada menyentuh tentang sedikit tentang tempat tu. Jadi hari ni aku nak tahu lebih dalam lagi dan kalau boleh kita kongsikan, kenapa kau sering sebut Jasin atau lebih asas lagi adalah Melaka dalam Sering ke? Tak sering lah. Sering kot. Aku selalu lupa. aku selalu ulang-ulang baca benda tu. Sebab Jasin memang aku ada history lah, sejarah dengan Melaka. Maksudnya Melaka bukan tempat yang asing lah untuk aku. Sejak 2008 atau 2009 kan. Jadi banyak tempat kat Melaka ni memang banyak tempat yang aku biasa pergi, biasa lepak, biasa makan, biasa dating, macam-macam. Jadi Jasin ni dulu kira macam sekarang ni dalam 3-4 tahun ni mungkin Jasin ni dah nampak maju sikit kan. Tapi sebelum-sebelum tu dia memang sangat sunyi. Dia macam tempat aku bersolitude lah. Dan Melaka dia kecoh sikit. Okey ha. Jasin dia lebih tenang kan. So dia ada comfort tu, dia bagi keselesaan dia bagi betul. Sebab aku orang kampung. Aku orang Simpang Bulai, Ipoh ada Simpang Bulai. Kira macam jarak Simpang Bulai dengan Ipoh tu macam Jasin dengan Melaka kan. Betul. Jadi Simpang Bulai boleh lebih kurang macam Jasin punya vibe kan. Dia kampung kan. Jadi sebagai orang kampung, bila pergi ke tempat lain yang ada vibe macam kampung, hang akan rasa ni kita ada satu benda yang kita vibe lah kan. Itu je. Dan mungkin lagi satu sebab surrounding, kawan-kawan pun banyak kat Jasin. Dan mungkin juga yang paling menarik dia sebab kat Jasin, walaupun dia luar Ipoh, ni kalau kita nak bercakap pasal scene kan, so dia punya mover kan. Walaupun dia tak ada scene yang besar, dia ada mover, ada orang yang cuba nak buat benda dekat Jasin. So mungkin itu ada benda yang buat Jasin nampak romantik lah. Lepas tu ada tak kau macam ada satu ritual untuk ke Jasin, untuk menulis ke ataupun kau nak buat something? Tak menulis, ritual datang Jasin untuk gosip. Dah tentu lah tu. Sahabat gosip di belakang. Datang kalau ayat yang ilmiah dia untuk berbincang lah. Untuk berbincang lah. Untuk melawat kan, untuk bertukar-tukar fikiran. Macam tu lah kita khidmat. Sentiasa update satu sama lain apa yang dia buat itu. Tadi menulis tak ada. Tak ada. Aku sekarang dah boleh tulis dekat rumah je. Macam mungkin masa baru start, mungkin macam nak pergi kat tempat ni menulis. Sekarang pun kadang-kadang ada juga, tapi dah bukan jadi keutamaan lah. Sekarang mostly sebab aku buat kerja kat rumah, jadi mostly bila aku keluar, aku nak enjoy. Aku nak jumpa orang, nak lepak, nak teroka makanan, nak cari benda baru lah. Sebenarnya benda tu yang akan menjadi tambah nilai dalam setiap writing kau, dalam setiap music kau. Sebab Steven memang kena rapikan hidup. Itu antara benda yang dia akan bagi nilai terhadap karya dia. Konten dan isi dia bagi isi ya. Sebab banyak orang yang kalau dia terlalu teori pun, tapi kalau dia tak merayakan hidup, kadang-kadang kita rasa dia benda kering. Tapi ramai orang kadang-kadang dia tak kira teori, tapi dia kaya dia hidup. Biasanya still karya dia akan penuh dengan jiwa lah. Itu yang kenapa bersosial, melepak ni sebenarnya penting kan, untuk tukar fikiran, untuk luang masa, ambil ilmu. Dan kebanyakan aku tak pergi sekolah sendiri. Jadi kebanyakan sekolah aku adalah di meja-meja minum, meja kopi, maplek, kedai makan kan. Jumpa otai, jumpa siapa-siapa, pelakon ke, pemuzik, kita duduk dan kita borak pasal media craft. Dan kita tukar-tukar benda tu. Teori penting, tapi penting juga untuk bersosial, melepak, tukar pendapat. Itu yang ramai orang tak faham. Aku suka benda tu. Sebenarnya suka yang melepak tu kan.
Suka melepak tu suka. Okey. Suka melepak tu satu hal. Lepas tu pada aku, kita belajar dekat meja-meja makan, meja-meja mamak ni sebenarnya itu yang lebih rasa benda tu akan tinggalkan kita something daripada kau belajar secara formal, nak kena duduk, nak kena dengar orang lecture tu adalah satu benda yang boring lagi aku. Aku lebih suka ni. Malah kadang-kadang Interview pun boring. Interview dia. Okey, aku dah pernah tengok kau punya perjalanan dari update kau dekat media sosial. Kau dah ke hampir setengah daripada dunia lah, aku boleh katakan. Gila, hampir setengah. Bersuku. Tak tahu. Okey. Dalam setiap local people yang kau jumpa, ada tak something yang dia akan tinggalkan kepada momen? Sentiasa ada. Tak payah yang benda tu tak payah pergi luar negara pun. Even kalau pergi daerah sebelah daripada daerah tu akan jumpa benda-benda tu. Tapi yang pada aku yang sangat tinggalkan kau something. Macam hari tu kau pergi untuk British Council. Lepas tu yang sekarang ni kau dah exchange dengan good school. Apa benda yang akan tinggalkan kau? Awak cantik di Switzerland. Okey, setuju. Tapi sebenarnya yang meninggalkan something, contoh kalau boleh bagi contoh Paris macam Paris. Dulu masa mula-mula first time sekali masa mula nak pergi Paris aku selalu skeptical lah, macam orang penulis dulu, pemuzik dulu romantikkan Paris ni sebab korang saja lepas tu orang lain pun ikut macam konon-konon lah kan. And then sampai momen masa first sekali aku sampai, so aku tak boleh tipu lah. Aku macam dia memang ada vibe tu lah. Dia ada benda yang nanti tengok orang dalam metro berbual dalam bahasa Perancis pun rasa asal benda ni rasa sangat exotic dan sangat romantik. Dia dah tanam benda tu dalam kepala kita lah, orang Perancis lah. Kalau orang dengar lagu Perancis je, bahasa Perancis akan rasa dicintai ke apa pun benda lah. Nah, kalau dia datang nak filem pun, dia ada karakter dia. Kalau muzik dia pun dia tak peduli nak nyanyi bahasa Inggeris sangat. Dia nyanyi bahasa Perancis. Sikit sebanyak apa yang ditinggalkan fikiran dia adalah membawa kepada aku untuk macam aku nak nyanyi lah dalam bahasa Malaysia, lantak lah apa pun benda. Dan challenge ni ialah macam mana aku nak nyanyi bahasa Malaysia. Even kalau orang panggil, let's say bulan 10 ni aku pergi jadi Copenhagen kan. Okay, macam mana aku nak nyanyi dalam bahasa Malaysia tapi orang Copenhagen tu boleh rasa apa yang aku rasa dekat bahasa Perancis tu. Itu challenge dia lah. Mungkin kau nak katakan apa yang aku dapat yang tinggal, mungkin tu antara yang paling besar. Yang dekat Paris tu lah, yang dekat Perancis tu lah. Sebab orang ni tak peduli sangat kan. Aku cakap bilang bahasa Perancis. Dan mostly orang Eropah kadang-kadang kalau contoh macam Jerman kan, kalau pergi kat kaunter pertanyaan ke apa, kadang kaunter tiket English tu orang teruk lah, kadang-kadang lagi teruk daripada kita. Dekat Itali ada sekali aku nak beli tiket train. Dia tak faham apa aku cakap. Dia aku cakap bahasa Inggeris. Dia cakap dalam bahasa Itali kat aku. Aku macam mana aku nak bagi faham dia. Dia tak boleh cakap Inggeris. Dan ini orang yang duduk kat kaunter jual tiket train. Yelah. So kadang-kadang ada perangai orang Eropah tu aku rasa macam style juga kan untuk dia. Untuk aku rasa kita haruslah tahu bahasa Inggeris tu untuk memudahkan pengurusan. Tapi kan sebelum tu aku sangat berkiblatkan benda tu sebab main band yang memang daripada barat so buat lagu awal-awal semua memang bahasa Inggeris. Sampai lama-lama macam test buat lagu bahasa Melayu. And then bila pertama kali pergi Eropah, lama ni pertama kali pergi travel seorang-seorang, tengok kebanyakan orang Eropah pun macam broken, tak hati cakap. Yang mana reti-reti lah, sama macam kita. Dia orang sama lah macam kita. Yang mana fluent lah. Tapi pengalaman yang jumpa orang jual tiket kat Itali tu, padahal jual tiket sepatutnya tahu cakap Inggeris sebab hang dengan orang kan. So kadang terasa macam kadang okey juga benda ni. Hantarlah kau kan cakap dalam bahasa aku .
Itu antara benda lah. Mungkin jawapan dia lebih tepat adalah tentang jati diri tu kan. Maksudnya bila aku pergi Eropah, aku melihat balik kepada aku, aku ni orang Malaysia, tapi apa yang Malaysia ni tentang aku? Apa yang sangat Malaysia tentang aku? Main band bahasa Mat Saleh. Band pun tak bunyi Malaysia tak bunyi tradisional, which is benda tu bagi aku bukan masalah besar tapi apa yang aku nak suntik sikit kan dekat situ. So mungkin paling mudah dia bahasa. Bahasa lah yang akan kalau Dan sekarang ni dia jadi terbalik. Dulu main bahasa Inggeris kan. So bila first time aku nak buat bahasa Melayu, aku jadi susah kan nak main bahasa Melayu. Tapi sekarang ni aku kadang saja atas buatlah lagu Inggeris, tak boleh. Aku rasa langsung tak feel nak nyanyi dalam English. Aku rasa macam memang tak feel langsung. Kadang test kan nak buat lagu Inggeris macam tak feel lah, tak best. Carut je dalam bahasa Inggeris. itu semua buat kalau kau boleh kongsikan sikit tentang British Council yang dia hire kau untuk pergi belajar dekat Manchester atau di beberapa rumah-rumah kolektif tu, secara mudah yang kau boleh kongsikan. Dia bukan hire, dia bagi grant. Okay. Dia bagi grant untuk kita buat research lah dekat beberapa hub di London, Birmingham dengan Manchester. Tapi apa yang aku lihat dekat sana, benda tu sangat berlainan dengan apa yang sedang terjadi dekat kita lah. Dia orang punya dah macam ni yang dia orang bawa lah. Aku percaya ada lagi yang ada underground yang macam kita kan. Tapi yang dia orang bawa ni kebanyakannya yang dah established, yang jenis ada bangunan yang macam Magic Seri Berjaya tu, yang sangat established lah. So ini Creative Hub dan kolektif yang bersih sangat grand kot. Mungkin macam Calpack, Penang Pack mungkin yang dia bawa tu bersih macam tu. Jadi aku didedahkan dengan site yang itu lah. Cuma ada satu je masa kat Birmingham dengan Manchester, baru ada sikit yang macam style kita sikit. Tapi itu pun dia orang dah memang dah ada space yang besar, dah ada pekerja yang masuk. Tak ada pasukan lah, tapi dia proper work lah. Tapi satu yang bagus juga adalah melihat bagaimana dia orang membawa Creative Hub menjadi ke satu benda yang lain Sebab kita kat sini masih, kalau kita kolektif, kalau kita Creative Hub, tak apa lah, santai-santai lah, relax lah. Mungkin sebab tu ramai kolektif kat Malaysia ni tak jadi apa kan. Semangat dia lebih bila ada gig. Bila kena benda susah-susah sikit tak nampak mata. Itu problem. Sebab dia tak faham. Kolektif ni yang kena gotong royong lah. Lepas tu kolektif ada beza dengan company yang corporate. Bukan macam kalau projek Rabak buat festival yang dapat fund, kita punya profit ataupun pembagian untung kepada artis atau apa mungkin tak ambil seteruk macam apa syarikat kapitalis ambil. Itu lah advantage kolektif yang kita kena sedar. Tapi apa yang aku study di India tu, itulah dia orang memang sangat serius lah dalam berkolektif. Kolektif tu sendiri dah jadi satu industri yang berjumbang kepada England punya ekonomi. Kalau pada pandangan kau, kita boleh ke arah tu? Tak boleh. Tak boleh. Masa dekat tak boleh lah. Tak, dalam masa dekat tak boleh. Okay. Kalau katakan, kalau kau dah lihat benda tu, Marah orang yang tengok yang cakap kolektif kat Malaysia tak boleh jadi industri. Tak, tapi betul lah tengok. Bagi aku satu nama kolektif yang style. Siapa? Malaysia? Kelab Peminat Buah Fikiran. Apa yang okey Kelab Peminat Buah Fikiran. Tak apa. Hang memancing diri tu tak bertanya. Apa yang hang buat? Kita ada bawa pergi RTM. Lagi? So daripada situ apa yang boleh jadi industri? Dia pun tak tahu. Ya. Mencari naas tu, bercakap Kelab Peminat Buah Fikiran. Okey, dia macam ni. Kalau hang cakap
membawa kelab peminat berfikiran bawa ke ATM, buat event. Semua kolektif buat macam tu. Apa yang hang offer benda yang okey, mungkin kau offer cita rasa lain lah. Tapi maksudnya yang hang nak cakap tadi, Malaysia boleh tak jadi industri? Okey, apa dia? Yang mana? Dia tanya aku, masa dia balik tanya mana? Kan tadi yang tanya, kan tadi yang tanya. Rasanya agaknya kolektif kat Malaysia ni boleh tak jadi industri macam England. Masa aku respon dengan dalam masa terdekat mungkin tak lah. Kan? Sebab apa? Sebab aku tak nampak pun apa kolektif yang ada potensi tu. Okey, apa kolektif yang ada potensi untuk own satu benda yang macam magicnya bangunan ni. Pernah terjadi dulu mungkin paling hampir Johor lah. Tapi lepas Aurangzeb meninggal, mungkin Johor pun dah tak nampak sangat macam kolektif, nampak more company. Kan maksudnya mungkin yang paling hampir pernah nak menjadikan industri, mungkin kalau yang dulu boleh buat adalah Johor Airshow kan. Dia ada kilang bateri tu, dia memang gila lah. Dan dia trigger memicu ekonomi budaya anak muda Johor. Tapi kemudian Aurangzeb meninggal. The problem dia adalah mungkin bila ini pentingnya idealist dalam satu team. Lama nampak idealist macam tukang lipat kan. Tapi sebenarnya itu penting idealist. Bila Aurangzeb meninggal, kita boleh nampak perubahan ketara dekat Johor Airshow. Mungkin kawan-kawan aku kat Johor Airshow dengar aku cakap ni dia tak selesa, tapi itu pandangan aku kan. Boleh nampak benda tu. Touching yang rugged tu semua hilang, nampak terlalu corporate. Which is aku tabik lah, sebab itu mungkin itu pilihan atau jalan yang dia orang nak pergi, which is okay, tak ada masalah. Tapi kau nak berkata pasal kolektif yang macam kita nak buat ni, maksudnya Johor Airshow dia dah pergi next level lah. Dia dah memang nak jadi industri lah je. That's why dia mampu ada kilang bateri apa semua kan. Dia boleh buat projek-projek yang mega-mega, yang mana dahsyat sebenarnya, dahsyat benda tu. Tapi macam projek Rabat sendiri, contoh lah, kalau kita nak jadi macam tu, kita cuba untuk still lagi nak buat benda-benda yang sangat scene. Tu ada beza kolektif dengan company corporate ke owner kan. So itu lah pertanyaan tu, jawapan tu tak ada kan. Apakah kolektif yang nampak ada potensi? Belum lagi. Untuk Pada kau belum lagi lah. Ya, aku tanya Hamid sebab aku tak ada jawapan tu. Aku tak ada. Aku rasa pun masih perlu lama lah untuk. Okey, kita kembali balik kepada okey. Okey, kita kembali balik kepada Melaka dan kau. Okey. Dalam Melaka, dalam Suara Muda hari ni kita ada banyak dah ada penyajak, dah ada writer, dan mungkin ada band-band baru yang kau dah check out tentang band Melaka. So Dua yang aku cakap. Tiga. okey, kalau katakan itu, apa pandangan kau tentang gelombang baru orang kata? Dari segi writer atau penyajak ke ataupun band ke? Penyajak Melaka yang aku experience, yang aku alami, yang aku nampak lah ada potensi untuk berkembang, Safi Niza kan, yang nampak dia bagi benda yang lain. Ahmad Sofi? Sebab yang lain tu still nak jadi macam penyajak Indonesia lah, nak jadi macam penyajak yang kita pernah ada kan. Tapi Safi Niza je yang Sofi Niza bukan Isman. Sofi Niza bukan Isman. Ahmad Sofi. Bukan apa? Tu tak Usman. Sofi Oh, Niza. apa-apalah, jemput. Tapi Nizam Mutalib. Apa nama jemput? Ahmad Sofi. Ahmad Safi. Itu Yang dia berada di belakang. itu kisah seorang. Kalau muzik yang aku tahu muzik dia, jemput yang muzik. Noise lah, not really music kan. Lan tak muzik ke Lan Dawai, dia noise ke? Tak boleh. Dulu ada kata lain tu ada tapi aku dengar lagu tak habis. Macam tu kan. So tu lah tadi bila cakap gelombang baru anak muda pun kita terfikir tak dia gelombang ke dah sekarang ni.
Ataupun sebenarnya tak gelombang pun baru kentut je. Kentut anak muda kan. Which is okay, kentut pun okay kan. Start small, start kentut tu. Tapi benda-benda ni yang kita nak kena fikir balik. Kita semua ni berromantik tentang ini gelombang baru Melaka, ini gelombang baru anak muda. Tapi effort tu korang bagi tak macam mana yang apa yang kau nak? Sebab romantik tu semua nak romantik tu. Oh Melaka ni kita bagi benda baru lah. Oh kita tak sama macam sini, kita tak sama macam sini, kita bagi lain. Bila cakap tu, yang part tu memang paling best, memang paling steam, paling izal memang part tu. Part bila kita meromantik yang benda tu. Tapi komitmen tu, effort tu, adakah benda yang kau bagi tu, kau nilai semula, dia akan membawa kepada nak terjadinya gelombang tu? Kalau gelombang ni besar, mungkin suara kot. Suara okey kan? Suara mungkin nampak macam. Kalau gelombang ni ada yang Sebab gelombang ni dia akan mungkin gelombang ni boleh dikira dah ada gelombang bila the whole of Melaka ni dah jadi full sebab terjadinya satu benda. Mungkin bukan whole, mungkin separuh tapi tapi apa ya suku. Kan ni mungkin berapa? Sorry ya orang Melaka kan kita marah tu. ketat je ni. Ketat. Tak, dia macam ni. Melaka ni ada band yang bagus-bagus kan. Tak, dia ada band. Ipoh pun dah mati dah kot sekarang ni. Tak payahlah Ipoh kan. Tak ada benda satu kan. Itu masalah dia. Okey, Ipoh. Okey, kita tadi dia orang cakap Ipoh. Okey, ni yang nak cakap. Ipoh memang banyak band. Tapi apa band selepas Bittersweet yang betul-betul mengubah Ipoh punya scene bagi nama kat Ipoh? Bittersweet tahun 2006. Bayang kan? Yang betul-betul membantu. Itu gelombang lah. Itu ni kita nak cakap pasal gelombang, itu gelombang. Okey, tapi lepas Bittersweet, apa band yang bagi gelombang baru? Yang budak-budak macam aku nak jadi macam band ni kan? Dekat Ipoh. Memang banyak band, aku dah sebut banyak band kat Ipoh. Tapi apa yang betul-betul bagi gelombang? Ini persoalan yang sama dengan Melaka ni. Kalau anak Arab dulu kata dia satu sebab kata perlakuan itu tak cukup, dia nak tapau semua. Orang akan cakap lah kata dia kata Melaka, tapi maksud sekarang kata dia tak ada, maksud apa? Tapi kau nak nostalgia tak balik, kita pernah ada kata tu, kata sikit, kata ni, tapi orang menyampah kan tak dengar benda tu. Bila nak move on ke depan lagi. So ni adalah benda yang kalau kau nak rasa ada gelombang tu, komitmen ni, effort kan. Benda ni bukan benda yang problem ni bila orang ingat benda ni benda sangat santai. So kita treat dia macam berkarya kan, benda yang passionate kan. Kalau katakan penyanyi ataupun writer yang kau suka ataupun Aku sisi dah mana? jawab tadi kan. Yang sisi mana yang kau suka? Sisi mana? Apa-apa saja sisi yang menampakkan diri dia. Tak semestinya tentang rebel lah, tu yang salah. Bila budak-budak datang kat Rabak dulu, semua datang kat aku kan, dia nak tunjuk dia rebel. Padahal aku bukan cari dia pun. Ada je yang rebel depan aku tapi nampak bangang. Ada yang salah kan, dia tentang apa saja yang awak buat jadi artis. Jadi benda tu nampak hang lah, nampak seorang. So yang paling kau nampak adalah Ahmad Sofi lah, dia put lah. Kau penyanyi jackpot lah yang aku rasa dia tak ada nak jadi macam orang Indonesia ke, dia tak ada nak jadi macam Fazlilah Syamuddin ke, dia tak ada nak jadi macam yelah penyanyi yang pernah kita ada lah. Dia je yang ada gaya dia, style dia. Dia pun ayat-ayat dia pun dia tak ada pilih ayat-ayat macam yang orang biasa kita dengar. Itu lah. Itu kau dari segi suara penyanyi lah. Kau muzik yang kata tadi ya tak boleh lah gawai. Ada satu band tu tapi dia ada potensi lah untuk jadi besar kan. Tapi aku ada tu posok lah, tak ingat Melaka lah, pada Melaka. Melaka lah, rasanya Melaka lah. Lock. Mungkin kot Lock lah. Yang apa nama drama dia si Alvin tu. Chinese kan? Chinese tu. Itu pun ada potensi lah untuk jadi Lock. Tapi mungkin sebab posok ni dah kat Malaysia ni, posok kat Malaysia ni dia dah jadi kering kan. Kita boleh kadang-kadang banyak sangat posok macam ni, tapi macam tak ada offer yang kita dah boleh tahu lah. Macam ni okey. Tadi dia pergi macam ni.
okey, satu macam tu, okey lah. So kiranya dia punya perjalanan, dia punya langkah tu kau dah boleh baca. Bukanlah boleh baca sangat tapi dia tak ada benda yang nakal lah. Tak ada benda yang macam, hang buat aku rasa macam apa hal mamak ni. Tadi dalam kereta, aku bagi Hafiz dengar Ando Natsu. Ando Natsu ni adalah band Seremban tahun 90-an yang aku ingat dah hampir-hampir jadi mitos lah sebenarnya. Sebab aku keep on cari barang dia orang, lagu dia orang. Pernah satu zaman band aku pernah nak sebetas dengan dia orang, tapi dia orang tak main show tu. Jadi aku dah macam, band ni mitos ke? Aku tak pernah tahu lagu dia orang macam mana. Dan bernasib baiknya, beberapa minggu lepas, line up Ando Natsu, dia jumpa take demo dia orang. So dia transfer kan, dan dia email kat aku 4 lagu. So aku dengar, bila aku dengar, rahang aku jatuh sampai lantai tengah tu. Aku bagi Hafiz dengar. Dan kita tahu mana ada band bagi benda tu pun sekarang. Dan ini Ando Natsu tahun 90-an, yang masa mostly band suka main macam bunyi drum Dave Grohl tu, ding-tak. Dia orang dah tak main, dia orang tak main tu. So kalau ada band yang keluar bagi benda-benda yang bahaya, itu je yang boleh menarik. Macam aku buat Rindu Tenggara, ada je orang hantar aku barang band-band orang lah. Tapi bukanlah, aku tak pilih sebab bukanlah tak bagus ke apa, tapi of course aku pilih. Aku ada certain jalur yang aku nak bawa Rindu Tenggara tu ke mana kan. Sebab aku rasa kalau setakat yang macam-macam ni, kau boleh tanpa lockdown ke, radio uncle ke, apa-apa lah. So benda tu memainkan peranan kan. Jadi perlu memecahkan Kebiasaan. tu. Dan kena faham juga, tak semestinya aku nak benda tu yang sentiasa aneh. Boleh jadi kalau orang buat band pop pun, tapi kalau pop tu sangat enak, okey je. Tapi ada benda, ada X, ada faktor X yang kadang-kadang mungkin tak dicapai ke, sampai ke, aku tak tahu. Ada soalan dia daripada live? Tak ada. Okey, aku nak tanya kau. So, kau kata kau daripada 2008 selalu ke Melaka. Lepas tu kau mesti nampak kat signboard dia ada setiap dia punya tu akan ada setiap perubahan The best in Melaka. Apa nama, setiap perubahan kerajaan. Macam gangster slogan. Setiap perubahan kerajaan tu dia ada bawa tagline dia. Don't mess with Melaka bersih, cepat hijau whatsoever tu semua. Kalau katakan kau diletakkan ataupun kau dipilih sebagai sosok yang diberi kepercayaan untuk bikin tagline yang macam mana yang kau nak dan kenapa kau pilih benda tu? Tagline yang ada logat Melaka. Yang ada logat Melaka, yang ada perkataan you di belakang tu semua. Tak logat lah, apa-apa selain Melaka yang mungkin kalau orang luar tak faham pun tak apa, tapi logat Melaka. Contoh apa logat Melaka? Ada contoh tak? Selain Hawa lah, Hawa tu negatif kan. Tapi untuk band punya genre musik best, Hawa Uko. Hawa kau. Hawa Uko lah. Noise Hawa kan. Tapi kalau untuk slang cari lah, something yang bahasa Melaka, perkataan Melaka yang kita menggambarkan benda yang yelah yang baik-baik kan. Contoh tu. Kenapa sebelum ni tak baik ke apa? Sebelum ni nampaknya gangster kan, don't mess with Melaka. Nak pukul orang. Sorry lah kita pukul aku. Apa ni? Dia dah tak jadi kedua lagi. Kenapa tak buat bahasa Melayu kan? Ni bukan masalah Melaka je. Satu Malaysia macam tu kan. Slogan-slogan kita, mana ada slogan negara yang best pun. Senang cerita kan, kau tak start pun. So yang Bandung ni sempoi. mana? Bandung Kota Kembang kan. Ada romantik gelaran dia kan. Dekat Bandung. Dia Kota Kembang kan. Dia mana ada Kota Kembang. Rasa macam rasa macam nak jatuh cinta kan macam tu. Macam yang lain tu biasa Ipoh apa Badari Hijau apa Aman Hijau apa lah. Tak boleh ingat pun kan dah kembali kan. So itu betapa tak penting slogan tu. Menggamis ni. Bukan slogan tu tak penting sebab slogan tu tak
Kat slogan tu tak menangkap, so kita pun tak boleh. Dan kita pun tak tahu kat mana kita nak halakan ke slogan tu. Kalau orang bayar aku buat lah. Aku tahu apa nak buat. Tapi itu lah pendapat aku. Buat, kalau aku diberi buat tu, aku cari satu yang slang Melaka, kata Melaka. Tapi yang menggambarkan benda yang indah-indah, yang baik-baik lah. Itu lah. So, build up satu ayat berdasarkan satu perkataan tu lah. Itu. Dia menarik lah. Even kalau ada orang cakap, tapi orang luar tak faham ni maksud dia apa. Biarlah orang luar datang negeri yang cuba lah. Tanyalah kan apa benda tu maksud dia. Itu sebab orang pergi negeri dan nak belajar budaya sama-sama negeri. Bang, soalan. Ramai orang marah kan, pergi kutuk. Ramai orang marah Dia apa? pergi kutuk kan. Ada soalan? Ada yang lepas telefon. Ya. Okay, tengok soalan. Ada soalan. Okey, ada soalan. Dan apa tu? Kita berbawa seorang yang untuk terbaik sampai sama dengan tak nampak nafis. So kalau ada soalan, guys, boleh nyatakan di ruang komen. Saya boleh bacakan. Sementara kita menuju ke soalan akhir. Melaka Cik Dr. Texas punya tagline. Baik Anat, tagline band apa tu? Band mana tu? Ibranur Ibrahim. Band mana? Band Tak Boleh? Ke band Katel? Lepas tu apa lagi? Tak nampak Nona Hafiz. Nona dan Hafiz ada. Mereka sedang bertungkus lumus menyiapkan pesanan pelanggan. Dan share. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, aku nak pergi ke soalan seterusnya. Selain daripada Copenhagen, kau akan buat dengan Johnny Mustaf, dengan Dr. Kamal lah? Tapi Kamal tak ada. Kamal tak pergi lah, Dr. Kamal tak pergi. Tapi sekarang ni tak tahu boleh pergi ataupun tak. Sebab ni kan COVID lah. So kau kalau katakan boleh pergi tahun depan? Tak, sebab festival tu bulan 10. Festival tu still on. Sekarang ni aku tunggu je lah. Kau tak boleh pergi, aku hantar video art tu. Macam tu. So, selain daripada projek kau dengan Johnny Mustaf, dengan Kamal atau Dr. Kamal, apa lagi kau akan buat? Buat projek solo balik ke? Rakam album solo. Sepatutnya patutnya tahun ni lah rakam dekat Jakarta. Album akustik. Tapi dah tu lah, kita semua tahu kan COVID semua. So tak tahulah bila boleh. Ada soalan? Saya bacakan soalan, satu soalan. Ada bang? Last sekali. Pinjam? Tak masuk pula. Okey, Asnawi Aminuddin. Apa nama band 90-an Seremban tadi? Dengar Radio Tenggara hari Selasa. Radio Selasa ni akan ada sebab kebasaan. Itulah lain kali tengok lagi benda bukan-bukan. Radio Tenggara tak jadi power. Contohilah Syamsul Hisham, Amirul Irfan. Okay, cuba nak jawab secara ilmiah sebab okay. Melaka Cik Dr. Texas punya tagline. Okey, band apa tu? Kalau ikutkan dunia seni start jadi seni bila ada orang kritik aku. Itu kau ucapan ilmiah dia. Alvin Teo is watching. Alvin Teo, Jezwan sangat suka awak punya band. Pandai bodek. J My Idol, payung lagu, garis letrik sikit. Ada permintaan lah. Mat Meran.
Bulan. Apa dia punya apa nama projek tadi tu? Cuba ingat balik. So itu yang macam noise ke apa? Yang kan begitu. Dia ada performance art, ada video juga, ini ada sound art. Dia festival, art festival. Okay. Dia tak disambung aku punya tu kan. Dia pun cakap, okay. Ada. Ni kawan-kawan kita kru-kru teknikal. Ada. Okay je, last. Saya minta maaf lah terhadap kata-kata yang tak menyenangkan sesiapa yang mendengar tadi. Tapi kita kan tak boleh menipu, jadi terpaksalah jujur. Bagaimana orang-orang yang jujur tak menyukai saya, jadi saya pun jujur untuk Jujur tak menyukai- tak menyukai apa-apa orang. yang saya tak selesa dan itulah. Okay je, last. Apa yang kau mengharapkan dari segi kolektif ke ataupun suara-suara penyajak daripada Melaka ataupun suara-suara penyajak daripada Ipoh? Saya harapkan penjajah Melaka berhenti baca buku Indonesia. Bukan sebab saya tak suka orang Indonesia, tapi ya, kalau kau baca tu semua terjadi macam tu kan. Kau tak boleh nak keluar daripada tu lah, problem lah. So better kau pergi explore baca benda lain. Dari segi band pula, apa yang kau mengharapkan selain daripada jangan terlalu selesa? Mungkin ada record label yang serius. Kalau tak ada pun mungkin ada organizer yang serius promote band. Tak kisah band tu, show tu tak semestinya buat show besar, buat small show kan. Tapi curate band yang okey, benda ni yang penting lah. Contoh macam tu bila kita cakap pasal Radio Tegara, kita kena memilih sebenarnya. Kita tak boleh nak sumbat je macam ambil je lah band ni, janji dia best ke tak best, tapi member kan. Kawan-kawan saya dia faham, ramai je kawan-kawan saya, tapi saya tak putar pun lagu dia. Sebab rasanya dia faham kita ada certain benda yang kita nak bawa lah. Benda-benda yang kita kurate ni adalah actually kita punya pernyataan, kita punya statement. Apa yang kita nak bagi dan nak kongsi pada dunia, benda yang kita suka kan. Jadi saya harap ada event organizer yang bukan buat show semata-mata sebab nak buat show atau bagi lah, kurate best-best kan. Kalau band tu sikit pun tapi pecah kepala lah, carilah artis-artis yang best. Tapi benda ni proses lah. Kadang ada scene yang boleh overnight meletup kan. Tapi Melaka daripada dulu, rasa Melaka kan daripada dulu mostly macam tu kan. Dia tak pernah ada macam, bukan rasa lah, ini betul, saya pasti Melaka tak pernah ada macam tu, macam gila babi change the landscape of Malaysia music scene. Semua orang cakap kita kena start check Melaka sana. Tak ada, belum, tak pernah. Dia akan ada macam tu lah, keluar band tu buat chaos kat Malaysia ni, okay, sudah lah. Lepas tu keluar dia macam tu je. Lepas tu band-band lain macam tu lah, kacau-kacau sikit ni. Tapi dia tak ada yang macam betul-betul macam dia keluar dan dia membuatkan semua orang nak dress up macam Melaka, nak cakap macam Melaka, nak ada songwriting macam band Melaka. Macam ada macam ejen penarik tu tak ada. Dia memang daripada dulu dia macam tu lah. Saya selalu merasakan scene Melaka dengan scene Penang sayang. Sebab tempat menarik, tempat makan, venue. Kalau aku jalan Melaka, gila, aku tengok semua tempat Melaka ni, aku cakap, kan kat Ipoh kita boleh buat show jalan, kita boleh kurate. Aku cakap, kalau aku lah boleh buat Melaka ni gila banyak venue kan.
Kau bukan venue pun, tapi tempat-tempat yang rasa ni, wish, ni boleh buat installation, ni boleh buat ni boleh buat ni. Tapi kita pernah sembang ni dengan Hafiz lah. Mungkin antara benda ni yang terjadi sebab tak ada cukup movers dan shakers scene yang kental. Walau macam mana orang tu genius atau kuat, benda tak boleh buat dalam satu atau dua orang. Dia kena ada terjadinya satu, macam body surf tu kenapa dia orang boleh buat tu? Sebab body surf dulu ramai orang lepak body surf. So dia boleh create gelombang, dia boleh cipta gelombang tu dan sebenarnya menukarkan budaya tu kan. Menukarkan memberikan benda-benda. Okey, ada satu lagi soalan. J. Dua. Kami dah hargakan buku baru J, Mat Meran. Okey, rakaman dengan pihak Habib tempoh hari itu untuk projek apa? Okey. Ibrahim, tadi J dah cakap dia terpaksa. Itu projek Dengan- teman saya namanya Awang Ketut. Jadi saya tak berani nak merevealkan lebih lanjut apa benda, takut ada benda-benda yang dia, sebab dia pun tak kongsi sangat lagi kan. So saya rasa saya bukan dalam tempat untuk saya bercakap lah apa benda tu apa. Dan yang pastinya benda tu menarik. Kau ikut je Pian Habib kat Facebook ataupun Awang Ketut. Dia kau nak tanya-tanya kat dia. Buku. Tak tahulah itu. Manuskrip ada. Memang saya sentiasa menulis. Dan sentiasa ada lah tajuk-tajuk kan. Tapi semua dalam proses lah. Belum ada yang pasti. Sajak ke apa? Sajak ke ataupun Macam-macam ada. Travelog ada. Catatan ada, puisi ada. Tapi tu kan, dia belum, tak ada yang pasti macam nak keluarkan yang mana kan. aku tunggu Limbo Eropah. Tu pun Tony dah tulis. Itu lah masalah. Tony dah tulis. Memang dah siap tulis raw. And then dah rewrite. Itu lah dia tersangkut lah dekat rewrite. Itu tahun bila yang Limbo Eropah tu buku? 2014 kan. 2014. Okey, ada lagi soalan tak? Okey, baik. Okey, Bernard, terima kasih. Suara makin slow. Mereka mau lalu makin slow. Macam kita kan listening. Ada tu juga. Okey, satu soalan lagi. Mana? Registration. Okay, selepas ni korang yang kat online, sorry lepas ni kita orang postmortem. Kita mungkin boleh sembang tentang kolektif, macam mana nak kasih Melaka lebih menendang. Tapi ini adalah rahsia. Okey, jam menunjukkan pukul 11 malam. Saya rasa kita boleh tamatkan perbualan separa berat ni. Separa berat. Okey, terima kasih sekali lagi kepada beberapa viewer. Lebih kurang 20 ribu kita punya penonton 20 ribu. 20 orang yang tak bernasib baik Terpaksa mendengar. Terpaksa mendengar seorang yang bitter. Okay, tak apa, terima kasih banyak guys. Selama seramai 20,000 orang untuk penonton-penonton untuk bawah-bawah ni. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao. Anyway, what I'm going to do now is I'm going to try and tune every single note to that.